Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam PBDR untuk mata pelajaran Pendidikan Islam KSSMPK tingkatan 5. Apa khabar semua? Cikgu doakan supaya anak-anak berada dalam keadaan sihat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di samping keluarga yang tersayang. Pada minggu ini kita masih lagi membicarakan tentang potongan hadis larangan melakukan dosa besar di bawah standard pembelajaran 4.1.4 menjelaskan akibat melakukan perkara yang membinasakan diri. Pada minggu lepas kita telah berkongsi berkenaan dengan 8 pengajaran yang boleh diambil daripada hadis tersebut. Siapa masih ingat lagi? Okey, kita ulang. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan perkara yang boleh merosakkan keimanan dan kehidupan orang lain. Yang kedua, kita dituntut supaya memelihara akidah dengan menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan syirik. Yang ketiga, kita dilarang melakukan perbuatan syihir yang boleh merosakkan kehidupan orang lain. Yang keempat, kita juga hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk menghindari perbuatan zalim dan mengambil hak orang lain. Yang kelima, kita digalakkan supaya menjaga silaturahim agar dapat menjauhkan diri daripada permusuhan yang boleh membawa kepada pembunuhan. Yang keenam, kita diminta supaya mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa dan membinasakan diri. Yang ketujuh pula, kita diwajibkan mempertahankan negara dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelapan, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh wanita yang baik melakukan zina tanpa saksi. Itu dia 8 pengajaran daripada hadis tersebut yang kita telah bicarakan pada minggu lepas. Pada pagi ini kita akan kongsikan apakah akibat sekiranya melakukan perkara yang membinasakan diri itu. Yang pertama, contohnya syirik, anak-anak. Seandainya kita melakukan syirik, maka ia akan boleh menyebabkan akidah kita rosak dan seterusnya menghilangkan pahala amalan kita yang selama ini telah kita kumpul, anak-anak. Jadi berwaspadalah kita daripada terlibat, daripada melakukan perkara-perkara syirik. Begitu juga dengan perbuatan syihir, anak-anak. Ianya boleh mengibatkan penderitaan hidup kepada mereka yang kena syihir. Seterusnya memutuskan hubungan silaturahim sesama di antara manusia. Kesannya akan mengibatkan memporak-porandakan institusi rumah tangga. Untuk itu, jauhilah daripada kita terlibat dalam perbuatan syihir. Akibat dari membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak, ialah ia boleh menyusahkan kehidupan keluarga mangsa. Mungkin akan menyebabkan keluarga tersebut hilang tempat bergantung dan seterusnya akan menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan memakan riba, anak-anak. Dia boleh mengakibatkan penindasan terhadap peminjam. Biasanya peminjam ini di kalangan orang yang tidak berkemampuan dan miskin, anak-anak. Jadi dia akan terbeban bagaimana nak membayar pinjaman tersebut sebab kadarnya untuk pembayaran lebih tinggi daripada apa yang dia dapat. Seterusnya, sekiranya berlanjutan, dia boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Begitu juga dengan memakan harta anak-anak yatim, anak-anak. Dia boleh mengakibatkan hubungan kekeluargaan terjejas dan menjadi tidak harmoni kerana kita tahu anak-anak yatim ini memerlukan seseorang ataupun badan-badan untuk menguruskan kehidupan mereka. Seandainya tidak amanah dalam menguruskannya, maka berlakulah kezaliman terhadap anak-anak yatim tersebut.
Akibat dari melarikan diri dari medan peperangan pula akan menyebabkan keselamatan umat Islam dan negara akan terancam, di mana negara akan terdedah kepada ancaman dan campur tangan asing. Seterusnya mengganggu kestabilan politik negara tersebut, anak-anak. Jadi perlu kita hindarkan dan perlu kita mempertahankan negara kita daripada dikacau oleh kuasa luar ataupun anasir-anasir dalaman yang boleh menghancurkan negara kita. Yang terakhir, akibat melakukan perkara yang membinasakan diri ialah berkaitan dengan menuduh wanita beriman melakukan zina, anak-anak. Dia boleh menjatuhkan maruah wanita itu sendiri dan keluarganya. Seterusnya, menghancurkan kehidupan berumah tangga, anak-anak, kerana satu tuduhan berat tanpa bukti terhadap wanita tersebut. Akhirnya, wujudlah fitnah dan huru-hara dalam kehidupan. Jadi kita semua mestilah mengelakkan daripada melakukan perkara yang membinasakan diri sebagaimana yang kita telah kongsikan sebelum ini, kerana dia akan mengibatkan perkara-perkara yang negatif akan berlaku. Okey anak-anak, semoga dengan apa yang kita perbincangkan tadi, kita akan sama-sama mendapat manfaat untuk kebaikan bersama. Untuk itu, marilah kita sama-sama jawab latihan yang cikgu telah sediakan. Seperti biasa, kalau ada masalah, terus saja hubungi cikgu sama ada melalui talian telefon atau WhatsApp. InsyaAllah, cikgu akan cuba bantu anak-anak untuk kita sama-sama menjalani PBDR pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.